للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد، وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul Azim. Surah An-Nahl pada ayat yang ke-97 pada juzuk yang ke-14. Yang semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pengurusan Masjid Al-Islamiah Kampung Lindungan, Petaling Jaya. Tak lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah subuh sempena Ihya Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bersurainya nanti mendatangkan keampunannya serta keredaannya yang berterusan kepada kita di dunia hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Apa khabar semua, sihat? Masya-Allah. Mudah-mudahan semuanya sihat di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa di kalangan lelaki ataupun perempuan yang beramal soleh, maka dia adalah orang yang beriman. Bahkan kami akan jadikan kehidupannya dipenuhi dengan segala kebaikan. Bahkan orang yang beramal soleh dan beriman itu tadi, kami gandakan segala pahalanya di atas kerja baktinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada dia di dunia sampailah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, untung orang yang beramal soleh, dan lebih untung orang yang beramal soleh di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab dia sedang membina mahligai, bahkan dia sedang membina kehidupannya di akhirat kelak, kesan daripada terbenanya amalannya, ibadahnya di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Dan perkara yang paling penting, kita kena bersyukur sebab tahun ni Allah masih pilih kita lagi untuk dimasukkan ke dalam bulan Ramadan. Ada manusia meninggal dah, bulan Syakban meninggal. Ada manusia bulan Rejab meninggal. Jadi maknanya dia tak sempat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Dan rupa-rupanya Ramadan tahun lalu adalah Ramadan yang terakhir buatnya. Ada manusia juga apabila dimasukkan ke dalam bulan Ramadan, sakit memanjang. Manjang sakit, tak datang masjid. Tak datang masjid lama, itulah demam. Dah 2 minggu dah demam. 2 minggu demam. Lama sangat demam, Covid lah. Jadi dalam keadaan tersebut,
Allah biarkan dia berada di rumah, tak dijemput datang ke masjid. Ada manusia yang Allah jemput dia mai ke masjid, dia duduk dalam rumah Allah, kemudian dia beriktikaf, kemudian dia duduk dalam rumah Allah di dalam majlis ilmu. Ini manusia istimewa yang Allah pilih di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak, terutamanya di awal-awal Ramadan ni. Sebab itu bila kita bicara tentang Ramadan, tentang ihya Ramadan, kena ingat awalnya itu rahmah, pertengahannya itu maghfirah, di akhirnya itu pelepasan daripada neraka Allah. Sebab tu awal-awal Ramadan ni memang ramai orang datang masjid. Relax. So biarlah mereka dalam keadaan ramai datang masjid. Sebab apa mereka datang ramai ke masjid, Ustaz? Sebab Allah yang panggil mereka. Allah panggil mereka, dan setelah itu Allah nak tengok berapa ramai yang boleh masuk ke fasa yang kedua. Setelah diberi rahmat, setelah diberi izin untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, fasa kedua dia nak tengok siapa yang masih stay di dalam bulan Ramadan untuk mengimarahkan rumah Allah. Jadi golongan yang fasa pertama ni macam-macam kerenah dia. So sabar banyak-banyaklah JK masjid. Sebab apa? Dia semayang di luar sana, hampa kain sejadah dia. Duduk luar. Dia kata apa? Aku ni panas ni, masjid ni tak faham bahasa ke? Dah lah aku datang setahun sekali. Duduk luar pula. Marah dia. Sabar wahai pengurusi masjid dan AJK masjid. Sebab orang ni datang seminggu saja, lepas tu tak datang lah. Masuk fasa kedua, aman masjid. Sebab yang hadir hanya di dalam dewan ni saja, yang hadir. Jadi penuh dalam masjid. Syukur alhamdulillah. Tak ada orang komen-komen. Mungkin komen juga kot, imam baca panjang, komen dalam hati. Memang macam tu manusia Allah jadikan. Cuba tengok kata Allah, wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Sesungguhnya manusia itu suka petikai orang. Memang betul ya. Sebab tu dia komen baca panjang. Imam ni baca sedap, Masya Allah, hebat, Masya Allah. Imam ni baca lambat, macam-macam dia. Lepas tu dia kata apa? Masjid ni panas, masjid ni aircon kurang, jadi macam-macam. Jadi maknanya dia mencari punca di dalam bulan Ramadan. Bila dia jadi macam tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala berhentikan dia daripada hadir ke masjid, dan Allah tak indahkan dia lagi untuk hadir ke masjid. Sebab dia datang ke masjid, dia nak cari hal. Tetapi ada manusia yang sabar, manusia yang fokus, manusia yang istiqamah, manusia yang perform amal ibadahnya di sepanjang bulan Ramadan, maka Allah pasakkan hatinya supaya kekal di masjid sampai habis Ramadan, dan di malam raya dia menangis kepada Allah sebab Ramadan itu akan tinggalkan dia. Ni tuan-tuan, nak cari orang macam tu susah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka fahamlah kita bahwasanya Ramadan kali ini ialah Ramadan yang paling istimewa yang Allah anugerahkan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bila kita sebut berkenaan dengan Ramadan Al-Mubarak, tuan-tuan kena tengok ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak amalan, semua amalan yang kita buat pahalanya semua hebat-hebat, berganda-ganda hebat. Betul. Sembahyang sunat pahalanya seperti mana solat fardu. Baca Quran pahalanya melimpah-limpah ruah, berganda-ganda, beribu-ribu, berjuta-juta pahala. Duduk dalam majlis ilmu, macam-macam pahala yang Allah berikan. Jadi banyak sangat amal-amal soleh yang perlu kita lakukan. Cuma sandaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebut, yang pertama berkenaan dengan majlis ilmu di dalam bulan Ramadan, kalau boleh jangan tinggal. Kalau boleh jangan tinggal. Maknanya apa Ustaz? Maknanya kena datang.
Maknanya kena hadir majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Apa jua keadaan mengantuk, lengah dan sebagainya, duduklah dalam majlis ilmu. Sebab apa? Sebab Nabi suruh. Nabi kata apa? Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala bi kulli qadamin ibadatu sanatin wa yakunu ma'ya tahtal arsh. Nabi kata sesiapa yang hadir ke majlis ilmu, siapa yang hadir? Ni semua ni hadir. Hadir, masya-Allah. Nabi kata kataballahu ta'ala bi kulli qadamin, Allah akan tuliskan setiap langkahnya menuju ke majlis ilmu itu ibadatu sanatin, setiap langkah ibadahnya setahun. Masya-Allah. Bulan Ramadan je tawarannya. Nanti bila dah malam nak raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam segar je Ustaz. Jadi bila dengar dah takbir raya tu, dah tak ada dah tawaran ni. Tawaran ni hanya untuk tahun ni saja, tuan-tuan. Tahun ni sebab apa tahun ni? Sebab tahun depan belum pasti Ramadan kita dapat. Maka kata Nabi SAW, setiap langkah yang dia langkah nak pergi ke majlis ilmu tu, ibadatu sanatin wa yakunu ma'ya tahtal arsh. Ibadahnya setahun, satu langkah setahun, satu langkah setahun, kiri setahun, kanan setahun, kiri setahun, kanan setahun, sampailah dia ke masjid ni, bertahun-tahun pahalanya untuk Allah SWT di dalam ibadahnya. Bahkan Nabi kata wa yakunu ma'ya tahtal arsh, nanti hamba-hamba Allah tu yang duk pergi majlis ilmu, yang kerap pergi majlis ilmu tu, mereka akan bersama-sama dengan aku di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Nabi SAW. Hadis ni hadis sahih yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tu hebat tu. So tahniahlah setakat pagi ni, tahniah, insya-Allah. Okey, boleh kekal. Susah kekal Ustaz. Ni pun paksa diri je ni Ustaz. Paksa diri. Memang kena paksa. Nak buat baik ni memang kena paksa. Kami cerita siap. Kami dalam askar. Tuan tengok kami dalam askar. Kami dalam askar, semua aktiviti dalam askar semua memaksa kepada anggota-anggota kami. Semua paksa. Sehingga sembahyang pun paksa. Wajib sembahyang fardu di surau pukul 12.30 berbaris di hadapan surau tanpa gagal. Tu arahan tu. Maknanya paksa sembahyang. Kemudian jangan tinggal baca Quran. Selepas habis solat zuhur kita akan bertadarus sehingga pukul 3. Sesiapa yang didapati gagal dengan segala arahan ini, tindakan akan diambil dengan sekeras-kerasnya. Penuh masjid. Penuh masjid. Askar. Itu cerita askar. Maknanya apa? Paksa nak masuk syurga. Nak masuk syurga pun paksa askar ni. Tu baru. Punya nak plan ni, anggota-anggota bawahan ni, supaya semua masuk syurga. Jangan ustaz saja masuk syurga. Semua masuk syurga. Jadi kami paksa semua. Bukan arahan saya, arahan Panglima 4 bintang paksa masuk syurga. Tu hebat. Tu seronok. Jadi senanglah kita nak bagi arahan. Jadi ramai, tak ada lah sikit datang, tak ada. Mesti semua main. Walaupun sakit datang dia. Datanglah tunduk. Siapa sakit, pening, siapa gastrik, datang juga, datang. Jadi maknanya nak masuk syurga pun dipaksa di dalam tentera. Itu cerita askar lah. Tapi kat awam tak dibuat. Mesti datang. Pergilah kau siapa nak suruh aku datang. Aku pun ada hal aku. Jadi tak boleh nak suruh orang sebab. Yang kedua, kata Nabi SAW. Nabi SAW kata, waman birra walidayhi fi Ramadan. Ini yang tadi benda yang pertama, hadir majlis ilmu tu kena hadir. Jangan tak hadir. Kalau tak hadir, tahun depan dah tak datang dah Ramadan, mati, jawab di hadapan Allah.
Kalau hadir, untung kita tahu ni sebab kita hadir ke majlis ilmu yang diberikan Ramadan kepada kita pada tahun ini, kita manfaat sehabis mungkin. Manfaat. Nanti habis Ramadan, puas hati kita. Alhamdulillah, aku tak pernah miss majlis ilmu tahun ni. Lain macam aku tahun ni. Hebat semua. Dia pula berasa dia hebat. Kemudian dia kata, aku rasa-rasa sugar dah aku ni. Yang tu lain macam lagi. Walaupun sikit, dia dah rasa dia ahli syurga dah, tuan. Mana boleh sikit, Ustaz? Cuba Ustaz tengok. Pahala saya berjalan daripada rumah saya 200 kaki, 200 langkah. 200 langkah maksudnya setiap hari 200 tahun ibadah saya. Kan lama tu. Okey, lagi apa? Banyak lagi saya buat amal ibadat. Saya baca Quran, saya khatam 2 kali, Ustaz, bulan Ramadan kali ni. Oh, kemah. Memang ahli syurga. Kita pun kata dia memang ahli syurga. Mudah-mudahan insya-Allah. Nabi SAW kata, waman birra walidayhi fi Ramadan, sesiapa yang berbuat baik ataupun berbuat bakti kepada ibu dan ayahnya di sepanjang bulan Ramadan. Ini dengar ni anak-anak. Adik dengar, adik. Dengar. Mana ayah mana? Belakang. Ayah di belakang, adik di depan. Bagus, anak soleh. Sesiapa yang berbuat baik kepada ibu dan ayahnya di sepanjang bulan Ramadan ni, dia buat baik. Ibu suruh apa, dia tolong. Ayah suruh apa, dia tolong. Dia buat baik. Dia suka menyenangkan hati ibu dan ayahnya. Kata Nabi, yanalu naddarallahu ta'ala birrahmah wa ana kafilun bil jannah. Nabi kata, Allah pandang dia dengan penuh kasih sayang. Sebab apa? Sebab dia berbuat baik kepada ibu dan ayah dia. Dan Nabi kata, wa ana kafilun bil jannah, aku akan jamin kau masuk syurga bersama dengan aku. Ini tuan-tuan, ini jarang ni kita dengar hadis ni, tuan-tuan. Jadi maknanya di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni, kalau ada ibu lah, kalau tak ada ibu macam mana? Cari ibu lain. Contoh cerita. Jadi cari ibu lah, cari mak kita, mak mertua kita, buat baik pada dia, buat baik. Ramai orang yang tak merasai ada ibu ayah sewaktu hidup, tetapi setelah meninggal ibu ayahnya baru dirasai akan kehilangan ibu dan ayahnya dalam kehidupan dia. Macam tu. Sebab itu bila kita ada ibu ayah, syukur banyak-banyak. Tuan-tuan dan perempuan ni hebat-hebat ni. Jadi siapa yang masih ada ibu dan ayah, manfaatkan ibu dan ayah kita itu ke dalam kehidupan kita. Okey, boleh, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, sebab apa Nabi SAW sebut sangat benda-benda baik pada ibu ayah ni? Sebab kategori dan kedudukan ibu ayah ni sangat besar nilaiannya di dalam Islam. Baca ayat Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sebut apa? Allah kata apa? Hendaklah kamu itu hanya mengabdikan diri kepada Allah. Selepas itu, dan berbuat baiklah kamu kepada ibu dan ayah. Setelah kamu berbuat bakti kepada Allah, kemudian kamu taat kepada Allah, setelah itu kamu mesti berbuat baik kepada ibu dan ayah. Maksudnya apa? Kedudukannya di dalam agama kita, ibu ayah ni duduk ranking yang kedua. Setelah kita taat pada Allah dan Rasulullah, maka ibu ayah kita itu menjadi keutamaan di dalam kebaikan kita. Ada seorang sahabat Nabi, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni budak muda, aku nak pergi jihad di jalan Allah ni, izinkan aku wahai Allah. Nabi kata, kau ada ibu dan ayah? Dia kata, masih ada ibu dan ayah. Lebih baik kau duduk di rumah, kau berjihad, kau mentaati ibu ayah kamu, lebih besar pahalanya daripada kamu pergi berjihad bersama-sama dengan aku. Maknanya apa? Kedudukan pengorbanan anak itu buat ibu dan ayahnya itu sangat besar, lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Macam tu hebatnya. Jadi yang tu, hadis tu untuk orang-orang muda, orang-orang remaja, orang-orang kanak-kanak yang teringin nak pergi jihad.
tetapi Nabi suruh dia mengutamakan ibu dan ayahnya. Adapun orang yang pemuda yang hebat, difardukan kepada dia untuk turun berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Jadi dalam keadaan kita tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Yang ketiga. Hari ini nak sebut 6 saja tuan, cukup 6. Dia banyak tapi sebut 6 cukup lah. Tapi kita huraian bagi panjang sikit. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan. Sesiapa yang selalu lazim berjamaah, solat berjamaah di masjid di sepanjang bulan Ramadan, dia selalu duduk dalam masjid. Sembahyang jemaahnya mesti masjid. Sagi zuhur tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur tadi, dia pun datang masjid. Masya-Allah. Ada ji, sebelum ni tak datang pun. Pagi tadi kan dengar kuliah subuh, so datang masjid. Aku datang lah. Sebab apa datang? Aku ikut hadis Nabi, aku ikut sunnah Nabi. Macam tu. Baru syok. Baru tahu kita main masjid tu sebab kita ikut sunnah Nabi. Sebab kita main masjid tu ada sandarannya. Maknanya kita sedang follow hadis Nabi dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datanglah masjid. Nabi kata apa orang yang selalu datang ke masjid? A'tahullahu ta'ala bi kulli rak'atin madinatun tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Nabi kata, apabila manusia itu sembahyang berjemaah di masjid, Allah akan binakannya setiap rakaat itu satu bandar di dalam syurga yang dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Setiap rakaat. Sembahyang zuhur berapa rakaat? 4 bandar. Sembahyang subuh tadi berapa? 2, 6 bandar. Asar lagi berapa? Asar lagi 4, 10 dah bandar. Maghrib berapa? 3, 13 bandar. Isyak berapa? 4, 17 bandar. Setiap hari ada 17 bandar kita di syurga Allah SWT yang menanti kita. Ustaz, macam mana nak boleh masuk syurga Ustaz? Setiap solat tarawih, setiap 4 rakaat tarawih tu imam doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Imam doa apa? Imam doa minta syurga dan minta jauh daripada neraka. Kita amin tak? Amin lah. Amin. Amin. Yang tu kami tahu Ustaz, yang selepas tu tak tahu. Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang tu apa? Cuba tengok makna dia. Mari kita tengok makna. Barulah orang kata apa, cergas sikit minda kita. Mari kita tengok makna ni. Barulah lepas ni amin, gegak sikit. Cermin-cermin tu semua gegak habis. Sebab kita faham makna. Apa dia maksud? Allahumma innaka, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau afuun karimun, sesungguhnya engkau ni sangat suka mengampuni manusia. Tuhibbul afwa fa'fu anna, maka dengan sebab kau suka ampunkan dosa manusia, ampunkan dosa kami sama. Apa maksud afuun? Afuun ni apa maksud? Dia beza. Afuun dengan ghafurun beza. Afuun ampun juga dosa, ghafurun ampun juga dosa, cuma cara lain. Afuun Allah hapuskan dosa kita, sekali dengan cacatan amal kita yang jahat tu pun dipadam. Tu afuun. Ghafurun padam. Ghafurun ampun dosa tetapi tak padam di dalam cacatan dosa tersebut. Tu. Jadi maknanya nanti bila timbang nanti yang ghafurun tu tidak akan berat
kepada kejahatan tetapi dimaaf. Itu. Tetapi kalau afun, ampun dan padam di dalam catatan amalan buku kejahatan kita. Yang tu yang kita doa setiap hari tu. Jadi aminlah kuat dah. Macam boleh. Dah faham dah. Boleh balik dah. Cukup. Nak bagi faham ya. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi. Jadi maknanya hadirlah ke masjid bersama-sama dengan imam untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh? Insya-Allah. Dan yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walha sawabu Maryam wa Asiyah. Ini untuk orang perempuan. Oh makcik, dengar makcik. Nabi kata sesiapa orang perempuan yang duduk di rumahnya di sepanjang bulan Ramadan mencari redha suaminya, hari-hari buat benda yang disukai suaminya. Masya Allah. Suami dia suka makan apa, semua dia masak. Dia kata, abang, I dah sediakan menu 30 hari untuk abang. Oh hebat. Menu sama, semua tak sama. Semua tak sama pula. Jadi you jangan risau, semua makanan ada disediakan untuk you. I buat khas. Bulan Ramadan ni je I masak macam ni, bulan lain tak masak. Tu bimbang tu. Maknanya dia memang betul-betul cari redha suaminya dalam bulan Ramadan. Dia dapat apa pahala ni? Makcik-makcik yang dalam keadaan macam ni, yang suka masak, yang suka cari redha suaminya dalam bulan Ramadan ni, dia tak suka cari pasal, dia tak suka cari benda yang tak disukai oleh suaminya, dia dapat pahala apa? Illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah. Dia dapat pahala seperti mana ibadahnya Siti Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala dan Siti Asiyah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, hebat. Nampak tak? Daripada cerita tadi, yang ni yang paling besar sekali pahala dia. Maknanya apa? Sebab apa Allah nak bagi ke orang perempuan ni lebih sangat? Sebab apa ada advantage kepada orang perempuan ni sampai dia beri pahala ganjaran yang sangat besar ke orang perempuan ni? Sebab orang perempuan pengorbanannya banyak daripada lelaki. Betul kan? Betul tak betul? Betul kan? Mana boleh tak betul? Jadi maknanya segala pengorbanan orang perempuan tersebut, segala keringat, letih dan sebagainya yang dimiliki oleh orang perempuan tersebut, Allah bayar dengan syarat suami kamu tu kamu mesti cari redha dia. Nampak? Cari redha dia. Ni baru biasa hadis ni. Kalau buka dalam satu kitab yang lain, kitab namanya Kitab Muhimmah karangan Syekh Daud Al-Fatani, kitab lama. Dia kata apa? Dia kata berkenaan dengan orang perempuan ni, orang perempuan ni kalau nak masuk syurga mudah, dan kalau nak masuk neraka pun mudah. Mudah nak masuk syurga macam mana? Mudah nak masuk syurga, dia semayang 5 waktu sehari semalam, dia puasa bulan Ramadan, kemudian dia taat suami dia, dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dikehendakinya mengikut kesukaan dia. Itu orang perempuan. Mudahan? Mudah. Kita orang lelaki susah. Tapi usaha kita tu insya-Allah akan memudahkan kita ke syurga. Orang perempuan nak masuk neraka mudah macam mana ustaz? Orang perempuan nak masuk neraka mudah, jangan jaga tutur kata, biar nak cakap apa cakap. Nak mengumpat orang, nak bawa cerita, nak jadi mami jarum, nak jadi apa pun, jadilah. Mulut tu tak payah jaga pun tak apa, cakap, neraka lah dia. Dan dia senang masuk neraka sebab dia gagal menjaga kemaluannya, dan segala kemuliaan yang ada pada dirinya didedahkan kepada masyarakat, maka neraka lah dia ke jalan yang mudah. Ni tuan-tuan, ni orang perempuan. Sebab tu orang lelaki yang paling ramai dalam neraka perempuan. Nabi SAW pernah diperlihatkan oleh Allah SWT di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi tengok dalam neraka ramai sangat orang perempuan. Maksudnya apa?
orang lelaki sikit dalam neraka. Maksudnya itu. Pergi tengok dalam syurga, ramai orang lelaki. Maksudnya apa? Orang perempuan sikit sangat di dalam syurga Allah SWT. Macam tu. So semua dah jadi ahli syurga, boleh balik. Jadi untunglah kita kan jadi orang lelaki, dan untung juga siapa yang jadi orang perempuan, sebab ada dua-duanya diganjarkan oleh Allah SWT kepada orang yang beramal soleh. Ini yang maksudnya amal soleh. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Kemudian kata Nabi SAW, sesiapa yang, kata Nabi SAW, wa man qada hajata akhihi muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Cuba dengar hadis ni. Nabi kata, sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya yang muslim di sepanjang bulan Ramadan ni, tunai hajat. Hajatnya apa? Ji, nanti datang rumah, ambil bubur lambuk ke rumah saya buat special untuk Haji. Hang buat? Betul ya? Nanti saya datang. Dia tunai hajat tu. Dia datang. Mana bubur lambuk? Ni. Yang ni bukan masjid punya. Dah, yang ni aku buat khas tau. Ada daging lemak punya, banyak. Ekor pun ada dalam ni. Masya Allah. Ekor masaknya. Kemah. Bubur lambuk masuk sup ekor. Kemah. Jadi maknanya special. Jadi dia pergi tu, dia tunai hajat kawan ni. Maka kata Nabi SAW, qadallahu ta'ala alfa hajatin yaumal qiyamah. Nanti ketika mana hari kiamat, Allah akan tunai hajatnya dengan 1000 hajat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dia. Alah ustaz, yang ni tak ada apa pun ustaz. Allah tunai hajat kita 1000 hajat di akhirat ni, apalah sangat. Apalah sangat, tuan-tuan. Nanti di yaumul akhirah, nanti di yaumul qiyamah, ramai manusia yang sangat berhajat kepada Allah. Hajat dia apa? Dia kata, Allah, panasnya aku nak sejuk. Disebabkan dia tunai hajat saudaranya sewaktu hidup di dunia dulu, Allah sejukkan dia. Sebab dia berhajat untuk minta kepada Allah agar sejuk dia sewaktu dalam keadaan panas dia di yaumul qiyamah. Itu hebat tak? Ada orang minta hajat lagi. Ji, nanti datang rumah, saya nak bagi zakat sikit. Zakat nak bagi saya? Bagi saya. Tak apa, datang lah. Tunai hajat kawan. Ataupun tengah-tengah duduk berjalan daripada rumah, nampak kereta kawan kita, kita pun tahan. Boleh tumpang? Boleh, naik. Aku pun seorang naik. Maknanya kita tunai hajat orang. Boleh tak? Kita dapat pahala tu. Ataupun tengah-tengah duduk ceramah, lepas kata, ustaz, sehari lepas ustaz kuliah ni, ustaz jadi imam tarawih sekali, boleh? Kita pun boleh. Tunai hajat pun termasuk dalam orang yang menunaikan hajat saudaranya muslim. Jadi maknanya, sesiapa yang suka menunai hajat saudaranya di sepanjang bulan Ramadan, Allah akan tunai hajatnya dengan 1000 hajat, walaupun sekali dia tunai hajat orang di dunia ni. Masya Allah. Nampak tak? Ini hanya di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, yang tak diberikan pada bulan-bulan yang lain, yang dikhususkan kepada kita untuk kita mengamalkannya di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Dah berapa dah cerita? Berapa dah? Ingat? 5. 5, ingat kot 2. Tidur dulu. Dah 5 dah. Tambah lagi 1 ni apa dia? Kata Nabi SAW, syurga itu rindu kepada hamba-hamba Allah. Dia sebut sini 4, tapi saya nak sebut 1 ya. 3 lagi biar orang lain sebut. Kan sama kan? Bila tazkirah Ramadan ni benda sama kan? Benda sama kan? Dia lari-lari pun pergi kat situ juga. Lari-lari pun pergi kat situ juga. Apa dia di dalam bulan Ramadan ni yang perlu kita buat? Saya nak cerita ni. Di sepanjang bulan Ramadan ni, kata Nabi SAW, wa mut'imul ji'an, sentiasa memberikan juadah untuk orang yang nak berbuka puasa. Maknanya pahalanya itu menjadi penyebab syurga rindu kepada dia. Dapat masuk syurga. Orang lelaki nak masuk syurga kena ingat ini.
Maknanya kalau dia sponsor tajaan, dia taja untuk jamuan iftar dan moreh di masjid ni, dia dapat pahala, bahkan Allah datangkan syurga untuk rindukan kepada dia supaya dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan ni banyak ni berkenaan dengan jamu orang makan ni tuan. Jamu orang makan ni kelebihannya cukup banyak. Mari kita cerita sikit-sikit, ya. Tak payah banyak sangat, sikit-sikit lah masa Nabi. Orang yang belanja orang makan, ataupun dia sponsor, ataupun dia hantar makanan daripada rumah dia, dia hantar kepada jiran sebelah, pun termasuk juga. Orang yang terlibat memberikan makan kepada orang yang nak berbuka puasa, pahala yang pertama, syurga rindu kepada dia. Syurga rindu kepada dia. Yang kedua, siapa-siapa yang menyentuh makanan dia, kemudian dia makan, orang makan daripada rezeki yang disponsorkan tersebut, orang yang makan tu, kalaulah hari tu dia buat amal ibadah, dia sembahyang tahajud, dia sembahyang duha, dia baca Quran rajin, dia selawat pada Rasulullah, dia duduk dalam majlis ilmu, dia rajin beriktikaf di masjid, dia rajin datang solat berjamaah, dia rajin infak, dia rajin sedekah, dia rajin muliakan orang. Tiba-tiba dia buat semua amalan kebaikan tu. Orang ni sponsor, ya, sponsor makan, kawan ni makan. Yang makan ni akan transfer pahala dia kepada orang yang menaja makanan tersebut. Dapat kepada orang yang taja tu tak berkurangan sedikit pun, tak terlepas sedikit pun, walaupun satu. Semua pahala tu dapat kepada orang yang menaja makanan tadi. Tu hebat tu. Tu kalau seorang makan. Kalau satu masjid ni makan, macam dalamnya ada orang yang tahajud, dalamnya ada Tok Imam, dalamnya ada Al-Hafiz, dalamnya ada Tok Bilal yang mengalunkan azan, dalamnya ada orang yang hadir masjid, dalamnya ada orang yang berbakti kepada Allah, dalamnya ada orang yang tahajud, dalamnya ada orang yang infak. Pahala je, Masya Allah. Sudah penuh dah tajaan, 5 lagi. So masuk, buat keluar duit tabung haji tu masuk. Buat keluar duit tabung haji masuk hari ni, masuk. Manalah tahu ini Ramadan yang terakhir buat kita. Masuk. Boleh. InsyaAllah lagi penuh. InsyaAllah hari ni penuh, insyaAllah. Saya doakan, dan kita doakan sesiapa yang sponsor untuk jamuan berbuka puasa dan moreh, mudah-mudahan Allah angkat kedudukannya dan memuliakannya di dunia hingga ke syurga Allah. Bahkan Allah lipat gandakan rezeki dan kekayaan kepadanya yang tidak disangka-sangkakan untuknya, insyaAllah. Itu doa tu. Doa dalam majlis ilmu mustajab, tambah-tambah dalam bulan Ramadan tengah duk berpuasa lagi mustajab. So lagi masuk 5 orang tu masuk. Ji, saya booking kan siap-siap, saya nak pergi ambil duit dulu je. Saya booking siap-siap dulu. Booking siap-siap dulu. Dah penuh dah. AJK pula kata, dah penuh dah. Dah penuh dah. Tak apa. Yang tu bayar kot Tok Imam. Bayar Tok Imam. Tok Imam tu jadi imam baca sedap-sedap tu, bagi dia advance sikit, bonus kepada dia untuk bulan Ramadan. Nanti boy, fikir anda. Bulan Ramadan ni tuan-tuan nak buat apa yang paling terbaik? Yang paling terbaik cerita ni. Ada hadis Nabi cerita, sesiapa yang menerangi rumah Allah di dalam bulan Ramadan ni, dia sponsor apa? Dia sponsor bil elektrik. Man asraja fi masjidillah, sesiapa yang menerangi rumah-rumah Allah dengan cahaya-cahaya, maksudnya lampu-lampu semua ni kesan daripada duit yang dia sponsor, maka Allah akan terangi kuburnya sampailah ke syurga Allah, diterangi dalam kehidupannya. Masya Allah. Tapi dalam bulan Ramadan je. Macam tu. Jadi tuan-tuan, minta ke masjid, minta nombor akaun TNB ke masjid. Nombor apa? Adalah, aku nak buat apa, kau jangan tanya. Bayar bil elektrik, dia masuk dalam application. Masuk dalam application, cari apa? Cari TNB, masuk nombor akaun TNB sebut, detect Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan, tengok 3,500 bayar. InsyaAllah rezekinya tidak akan kurang sampai bila-bila. Tu. Ini orang yang cerdik kan? Orang yang cerdik dia memikirkan macam tu.
Ustaz, kami tak mampu Ustaz untuk elektrik. Saya bayar bil air boleh? Pun boleh. Saya bil air. Berapa ribu orang ambil wuduk setiap hari, berapa ratus orang ambil wuduk setiap hari, air itu disponsor oleh dia. Masya Allah. Air itu diguna untuk apa? Untuk semayang, untuk baca Quran, untuk iktikaf di masjid, untuk pegang Al-Quran, semua dia dapat pahala. Masya Allah. Jadi maknanya fikirkanlah seperti mana kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik di atas muka bumi Allah ini memikirkan apa amalan yang akan nak dibawanya setelah dia meninggal dunia nanti, maka dia berfikir ke arah nak mencapai keredaan Allah di dalam kehidupannya. Boleh? Cukuplah tu pagi ni. Pagi ni tak ada sarapan, balik terus. Jangan tanya jangan tanya JK ada sarapan, gila hari ni puasa. Tu balik je. Boleh? Balik balik tidur pun tak apa. Tidur sekejap, bangun duha, sembahyang sunat duha. Berapa rakaat? Paling malas 2. Kalau ada masalah kewangan, sembahyang 4. Kalau ada masalah dalam keluarga ataupun ada masalah dalam urusan dunia, sembahyang 8. Allah pemudah urusan dunia sampai ke akhirat kelak. Sekian dimaklumkan. Boleh? InsyaAllah. Cukuplah tu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati kehidupan kita. Jom kita baca doa. Kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, kasih sayang-Mu, keredaan-Mu kepada kami di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, puji dan syukur kami kepadamu yang menganugerahkan Ramadan buat kami pada tahun ini, wahai Allah. Wahai Allah, jadikanlah Ramadan kali ini buat kami Ramadan yang paling berkualiti dan paling bermakna di dalam sejarah hidup kami beribadah kepadamu, wahai Allah. Wahai Allah, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar sempat menyebut kalimah-Mu la ilaha illallah sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Dan rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pada pagi ini, wahai Allah, menjadi asbab buat ibu dan ayah kami atau pasangan kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami dan pasangan kami itu satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Wahai Allah, panjangkanlah umur kami, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu. Wahai Allah, anugerahkan kami malam Lailatul Qadar kepada kami, wahai Allah. Mudah-mudahan kami dianugerahkan oleh-Mu kepada kami, wahai Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Wahai Allah, akhirnya kami mendoakan kepada hamba-hamba-Mu yang seringkali menginfakkan wang ringgitnya kepada tabung Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan ini, agar diberkati rezekinya, agar bertambah-tambah kekayaannya, agar dilipat gandakan rezeki dan kekayaannya, bahkan memuliakan kehidupannya bersama dengan sesi keluarganya, bahkan disembuhkan segala penyakitnya, bahkan dipermudahkan urusannya di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sismu.